Apakah kesan ataupun akibat apabila seseorang itu melewatkan pembahagian harta pusaka? Harta pusaka seharusnya kita bahagikan dengan segera, bukan kita lewat-lewatkan. Apakah kesannya apabila kita melewatkan pembahagian harta pusaka? Boleh menyebabkan ahli waris boleh terambil dan termakan hak orang lain ataupun ahli waris yang lain. Perbuatan makan, mengambil itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam sebab dia telah mengambil hak orang lain dan ia boleh menjurus kepada keharaman ke atas seseorang itu. Sepatutnya harta itu haruslah dibahagikan dengan segera dan dibahagikan kepada ahli waris supaya ahli waris boleh menikmati dengan cara yang betul dan disahkan mengikut hukum syarak. Yang kedua, kesan kedua lewatnya membahagikan harta pusaka ialah hutang si mati tidak dapat dijelaskan. Sepatutnya di antara perkara utama yang perlu dijelaskan oleh ahli waris apabila berlaku kematian ialah memikirkan apakah hutang yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya untuk kita selesaikan. Hutang-hutang tersebut hendaklah diambil daripada harta peninggalan si mati dan dijelaskan. Perkara dalam bab hutang ini jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Allah SWT mengulang sebanyak 4 kali berkaitan tentang bab hutang perlu dijelaskan. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah menyebutkan di situ sebelum kita bahagi harta pusaka hendaklah dijelaskan wasiat dan hutang. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Dan diulang lagi dalam ayat 12. Mim ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Diulang lagi dalam ayat yang sama. Mim ba'di wasiyatin tusu nabiha audain. Dan diulang lagi kali keempat. Mim ba'di wasi yusa biha audain ghairu mudar. Allah nak tunjukkan betapa pentingnya hutang perlu dijelaskan terlebih dahulu daripada harta pusaka si mati. Seterusnya, jika kita suka melewatkan pembahagian harta pusaka, dikuatiri bilangan ahli waris yang boleh mewarisi harta pusaka si mati akan bertambah ramai. Pada peringkat pertama memang ahli waris si mati sedikit, tidak ramai. Contohnya apabila seorang suami meninggal dunia, dia tinggalkan isteri dan anak-anak. Tetapi apabila meninggal pula yang kedua, dilewatkan pembahagian harta pusaka, meninggal waris yang kedua, contohnya isteri pula ada waris lain iaitu ibu dan bapanya, maka ahli warisnya bertambah ramai dan menyukarkan pembahagian harta pusaka itu dibuat. Dan di antara kesan-kesan lain apabila kita melewatkan pembahagian harta pusaka ialah berlaku perbalahan di antara ahli waris. Ahli waris saling berbalah kerana mereka tidak jelas dan tidak tahu siapakah yang memiliki dan mewarisi dan siapa yang boleh menikmati harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Selain itu, status kepada pemilikan harta yang ditinggalkan juga menjadi masalah kepada semua ahli waris. Ahli waris tidak tahu berapa bahagian, apa bahagian, di mana bahagian, berapa nilai bahagian yang boleh dinikmati ke atas harta yang ditinggalkan oleh si mati. Itu sebab kita perlu menyegerakan pembahagian harta pusaka si mati. Selain itu, banyak perkara-perkara lain yang akan timbul apabila kita melewatkan pembahagian harta pusaka. Di antaranya dokumen-dokumen harta yang ditinggalkan oleh si mati boleh hilang dan boleh musnah. Kita boleh lupa fakta berkaitan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Kita lupa siapa si fulan-fulan anak saudara meninggal dunia bila, bapa meninggal dunia bila, kita tak tahu dan boleh mendorong kepada kita terjadinya keterangan palsu kemudian hari.